Bayangkan Umar Khattab usia dia muda lagi masa dia meninggal. Dia macam Umar Bakar juga sekitar 63 tahun, 62 tahun. Dia doa yang pada menunaikan haji, dia doa pada musim haji yang barakah doanya. Ya Allah, matikan aku di salah satu tanah haram. Bahkan matikan aku di tanah Rasulmu. Artinya Umar Khattab doa mati. Walau ketika itu Rom dan Parsi jatuh. Dah jatuh ni dua empayar besar, tetapi Umar Khattab minta mati. Kenapa? Dia mengetahui kemuliaan mati bagi orang beriman. Masalah kita takut doa nak mati sementara lagi kat Mekah. Takut, di Mekah apa nak doa biar mati Ustaz? Tak ada lagi. Yang banyak pergi Mekah nak doa biar bisnes berjaya, biar panjang umur, biar dapat isteri muda. Nak doa kat Mekah biarlah kita, kalau orang politik biar pilihan raya menang. Ya, kalau orang yang ngaji payah nak habis, biar belajar mudah habis. Dan semua benda kita nak berkait dengan dunia kita. Jarang orang yang pergi doa minta mati. Melainkan orang tahu apa itu mati dalam hidup. Yang Nabi SAW menamakan Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang cerdik ialah orang yang senantiasa muhasabah dirinya dan berusaha melakukan amalan untuk mati. Dia sedia nak mati. Selalu bila kita sedia nak mati, maknanya kita tak, artinya kita tak sabar-sabar nak tunggu waktu mati. Orang bersedia untuk periksa, orang bersedia untuk temu duga. Tak sabar bila nak temu duga ni, sebab saya dah bersedia, saya nak datang temu duga, saya nak jawab soalan dia. Demikian juga orang beriman. Bila dia beramal untuk mati, maka dia menunggu bila kematian. Dia tak kisah mati bila, asalkan Allah Ta'ala redha. Orang macam ni takkan panjang. Pernah dia ceritakan Usamah bin Zaid. Satu hari dia buat pinjaman sebulan, buat bayar. Dia pinjam dengan seorang sahabat lain, dan dia janji sebulan untuk bayar. Nabi SAW tahu. Nabi kata, aneh sungguh Usamah, yang panjangnya angan-angan dia menyangka dia boleh hidup sebulan lagi. Adakah bermakna kita tak boleh hutang ikat sebulan, ataupun hari ni kita ikat 25 tahun, 30 tahun? Maksudnya ialah seorang yang mampu bayar hutang sebulan, kenapa boleh mampu bayar hutang hari ni, kenapa tangguh sampai sebulan? Tak takutkah kita mati dan kadang kita ada hutang? Itu maksudnya. Artinya orang yang berhutang lalu meminta tempoh panjang-panjang walau dia mampu bayar sekarang, kenapa berangan-angan nak hidup lama? Tidakkah kita takut bila mati mengejut, tiba-tiba hutang ni punca kita lekat di hadapan Allah Ta'ala? Jadi sesuatu yang kita mampu bayar, cash bayar. Tak bayar hutang-hutang kalau kita mampulah. Kalau kita tak mampu, okey, tidak menjadi satu masalah dan tak termasuk angan-angan. Ini kita cerita orang-orang yang mampu tetap berhutang. Dah settle dah rumah, hutang lagi lah. Sebab bagi dia kalau tak hutang tak bahagia hidup. Dia hutang baru tenang hidup dia hutang. Tidak, dia tak boleh kalau tak semuanya cash. Dia rasa macam satu ketidakbiasaan hidup. So ini orang Islam, kita berusaha untuk menjauhi hutang. Kalau mampu kita bayar cash, bayar. Kalau mampu kita bersabar benda tu daripada kita berhutang. Hutang mungkin 3-4 kali ganda. Sabar kejap. Dan masa sebulan 2 kita boleh kumpulkan cash, kita boleh beli dalam keadaan tanpa hutang, ia jauh lebih baik. Dan ia membuang sifat panjang angan-angan. Ini apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. So, Imam Ghazali guna hadis ini. Dan bagaimana diterangkan bahawa kalau minjam sebulan pun dianggap panjang angan-angan. Bayangkan kalau orang pinjam bertahun-tahun. Dan komen saya, taklik saya bahawa sekiranya orang tu mampu bayar cash, tapi dia terus bermain dengan hutang, menjadikan dia sukar bila dia mati nanti. Sebab hutang ni semua cukup bahaya. Bahkan kita diajar oleh Nabi SAW berdoa biar dia jauh daripada hutang. Biar dijauhi dia berhutang. Kalau boleh jangan. Kalau boleh. Tapi kalau tak boleh elak, itu cerita lain. Dia tidak masuk angan-angan yang panjang. Zunnun al-Misri yang meninggal sekitar tahun 245 Hijriah, seorang sufi salafi, ini sufi zaman salaf. Kata beliau, yakin mendorong kepada pendek angan-angan, sedangkan pendek angan-angan membawa zuhud. Sifat zuhud mewarisi hikmah, dan hikmah pula mewarisi berfikir tentang akibat. Justru hendaklah kita menggantikan sifat panjang angan-angan dengan memanfaatkan waktu lapang dengan beribadat. Bagi orang Islam yang sudah bulat fikiran dan hatinya untuk beribadat kepada Allah, maka semestinya
menjauhi tipuan dunia yang melalaikan diri daripada ingat pada Allah. Gunakan waktu lapang dan rehat untuk beribadat kepada Allah, misalnya membaca buku agama, kitab tafsir, kitab hadis dan lain-lain, atau melakukan sembahyang sunat, berzikir dan sebagainya. Sudah, kalau kita lihat waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita cukup cepat berlalu. Tambahi pula, ataupun ditambahkan pula, kita makin dekat dengan kiamat. Dan bila kita makin dekat dengan kiamat, antara benda yang tanda-tanda kiamat yang jelas ketara ialah sebagaimana kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah an yataqarabaz zaman. Antara tanda kiamat, Allah Ta'ala akan memendekkan masa. Cuba kita lihat masa-masa kita, cukup pendek. Walaupun kita ada pelbagai kemudahan teknologi, patutnya jadi panjanglah, kita boleh save masa. Orang dulu tak ada kereta laju macam kita, tak ada mesin basuh, tak ada puyuk nasi, tak ada gas, bocong gas pun tak ada. Tapi masa-masa itu panjang. Mereka boleh masak nasi, mereka boleh berjalan, mereka sekian. Hari ini saudara, semua kita tekan. Dalam satu masa kita boleh buat 5 masa, boleh buat 5 kerja. Kita boleh tekan mesin basuh, tekan puyuk nasi, tekan pemanas air kita. Kita boleh dalam masa yang sama 5 kerja sebenarnya kita boleh buat. Tapi tetap kita rasakan masa sekejap. Dah ahli-ahli maghrib. Bahkan disebut dalam hadis yang menyempurnakan hadis ini, iaitu kita akan rasa saudara sebulan macam seminggu. Dalam seminggu atau satu Jumaat macam satu hari, kata Nabi SAW. Satu hari macam 1 jam. Dan 1 jam bagian satu kelipan mata. Sejam dah. Demikian masa cepat. Saudara, bila masa cepat, dia suatu cabaran pada kita untuk apa? Untuk kita lihat amalan akhirat. Lihat amalan-amalan akhirat kita. Kita nak jumpa Allah ni. Perjalanan kita ternyata jauh. Maksudnya bila kita mati, perjalanan tu jauh, lama. Dalam kubur sekian hal, bangkit daripada kubur alam mahsyar sekian hal pula. Semua lama belaka. Sebelum diputuskan syurga atau neraka, perjalanan itu cukup lama. Berbanding kita kat dunia. Kita kat dunia suruh kelip mata je dah rasa umur 50 tahun, 60 tahun. Anak-anak dah besar, dah dapat menantu, dah dapat cucu. Kita dah sampai umur pencen. Alhamdulillah kita dah punya semua dunia. Tapi adakah kita punya semua akhirat? Dunia alhamdulillah kita punya semua. Kita dah ada rumah, tak payah merempat. Kita dah ada kenderaan, nak pergi mana-mana boleh. Itu dunia. Tapi bagaimana akhirat itu? Apa yang kita ada? Sudahkah kita ada kenderaan di hari akhirat kelak? Sudahkah kita ada rumah di hari akhirat kelak? Sudahkah kita ada simpanan di hari akhirat kelak? Sudahkah kita ada insurans di hari akhirat kelak? Sudahkah kita ada anak-anak yang akan beri syafaat kepada kita hari akhirat kelak? Untuk hari tua kita dah ada, anak-anak kita dah besar, ramai boleh beri syafaat. Tetapi pada hari kematian kita, mana benda ni semua? Kata Nabi SAW, ramai yang berpakaian di dunia telanjang di hari akhirat. Ramai yang berkenderaan di dunia tapi tidak punya apa-apa di hari akhirat kelak. Ramai yang punya harta tapi muflis akhirat kelak. 2 benda kita kena ingat yang akan mengacau kita untuk kita mendekati akhirat. Satu, perasaan kita bahawa kita panjang lagi umur. Yang kedua, sifat tamak kita pada harta akan makin menjadi-jadi walau kita makin tua. Sebab itu bila kita makin tua, jadi makin kedekut. Walau ketika itu saudara, kita patut jadi lebih pemurah. Jangan jadi sehingga Nabi SAW menyebut tentang ibadat yang pertama Tuhan angkat atas muka bumi, ini ialah sedekah. Ini Tuhan akan angkat. Sembahyang Tuhan tak angkat lagi. Lagi tak kiamat, ada lah. Demikian juga puasa ada. Tetapi ada suatu amalan yang kita tak boleh buat, itu sedekah. Allah Ta'ala akan angkat sedekah. Sehingga disebut dalam satu hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari tentang, dalam kitab zakat, kitab dalam menerangkan tentang hukum zakat, itu Nabi menceritakan tentang rajulun yamshi bi sadaqatihi falam yajid man yaqbaluha. Ada seorang dia jalan bawa sedekah dia, ni harta benda dia. Dan riwayat yang lain, yamshi bi dhahabi, dia berjalan bawa emas ketuk, cari orang, falam yajid man yaqbaluha, tapi dia tak jumpa seorang pun nak terima. Lalu kata orang yang dia nak bagi ni, yaqulur rajul law ji'ta biha bil ams laqabiltuha amal yaum fala hajata li biha. Kalau kamu bawa duit tu semalam, emas tu semalam saya terima, tapi hari ni saya dah ada. Maknanya saudara, dalam Quran banyak cerita
Antara ibadat yang manusia akan menyesal tak buat bila nak mati ialah sedekah. Cukup menyesal. Hatta idza jaa ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sehingga apabila datang ajal kepadanya, maka dia berkata, Tuhan, tolong tempohkan aku sedikit masa untuk aku sedekah. Disebut sedekah. Fa asaddaq wa akun minas salihin, dan lepas tu aku jadi orang baik. Tengok, pertama dia cerita lekatnya manusia dengan harta. Kita kalau tidak kerana harta, sebab kita jadi orang soleh belaka. Sebab ada harta, maka ia menguji siapa yang akan jadi soleh atau tidak. Sebab kita pakat nak kejar harta, nak kejar jawatan, nak kejar kemuliaan, dan nak kejar benda-benda seperti ini yang menghalang kita melakukan amal soleh. Akhirnya kita terima rasuah, akhirnya kita terlibat dengan riba. Sebab nak meniaga biar untung, terlibat dengan riba. Akhirnya kita terlibat dengan menipu, akhirnya kita terlibat dengan sumpah palsu. Semua sebab nak duit, nak tarik duit. Akhirnya kita tak ada akhlak, akhirnya kita kedekut. Semua benda-benda datang daripada harta. Sebab itu harta ni sebenarnya sifatnya panas. Siapa cuba bersaing dapat harta, kalau geng dia tak kuat, jangan berubah. Dia kena orang yang pemanas, dia kena ada kuasa, baru dia boleh. Ilmu tak? Ilmu untuk dapatkannya dengan jiwa rendah diri. Tak ada orang menuntut ilmu sampai segah-segah orang, tak ada. Dia datang dengan tunduk. Tapi kita kalau nak harta lain, dia datang dengan sifat masing-masing panas belakang. Pembeli kata kita tipu dia, penjual kata pembeli ada kesempatan. Semua panas, melainkan kalau dia beriman dan beramal soleh. Kerana itu Nabi SAW senantiasa mengingatkan ashabud danani wad darahim. Kata Nabi, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celakalah hamba pada dinar, hamba kepada dirham. Dengan maksud lain, dengan mudahnya, celakalah orang yang menjadi hamba kepada harta. Celaka dia. Sebab kalau dia tak jadi hamba pada harta, okey, harta di tangannya bukan di hatinya. Harta digunakan untuk menjadikan dia dekat dengan Allah, itu okey. Sebab itu Nabi SAW ditanya, Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra? Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling bagus sekali, saya nak dapat pahala banyak? Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mul ghina wa takhshal faqr. Kata Nabi SAW, sedekah paling baik sekali ialah kamu sedekah dalam keadaan sihat, tengah sihat, dan tengah jiwa kedekut ada. Masa jiwa pemurah ada, okey, jiwa kedekut ada, dan tengah bercita-cita nak kaya. Ini kalau sedekah orang, hilang separuh aset aku, hilanglah separuh kekayaanku, tak capailah matlamat aku sebelum 25 nak jadi jutawan, kurang RM10, tak jadi sedekah. Wa takhshal faqr, dan kamu takut sangat fakir. Kalau ada situasi ini, saudara, sedekah tu besar sekali pahala. Sebenarnya kita tak akan fakir, tapi Nabi SAW beritahu kita sifat kita manusia. Kita ada cita-cita nak kaya dan kita takut fakir. Sebab ni menjadikan kita tamak pada harta. Sebenarnya bila kita pemurah, kita tak akan jadi fakir. Sebenarnya bila kita pemurah, kita tetap jadi kaya. Kaya kita sudah bukan kita lihat kaya dunia, kita melihat juga kaya akhirat. Bagaimana kita dah hantar harta kita ke depan. Sebelum kita pergi, kita dah hantar harta kita ke alam barzakh. Kita dah hantar harta kita di padang mahsyar. Kita dah hantar harta-harta kita ke syurga. Bukankah kita orang bijak dan cerdik? Berbanding kita bila mati, maka harta kita difaroihkan. Bukan kita. Rugilah, dan ramai saya katakan pemilik harta menyesal. Bila dia mati, harta diusaha ni sungguh-sungguh sampai tinggal semayang 4, tiba-tiba dapat orang yang tak usaha harta dekat dia. Walau kita dengan harta tu patut peluang kita buat baik banyak-banyak, tapi kita lepaskan peluang kita. Kerana panjang ngangang rasa umur panjang lagi, dan kerana tamak kita pada harta. Sedangkan harta ini, kata Nabi SAW, hulwatun khadiratun, adalah satu kemanisan yang menarik perhatian, yang Tuhan jadikan sebagai ujian. Wallahu mustakhlifakum fiha. Tuhan jadikan kamu pegang harta benda, kamu pegang dunia sebagai ujian kepada kamu. Fanadhirun maza ta'malun.
Dan Tuhan tengok kamu buat apa. Saudara, kalau kita buat harta tadi untuk jalan Allah, maka Tuhan tak akan sia-siakan walau satu sen pun. Sebab itu malaikat turun tiap pagi. Tiap pagi turun kata, Allahumma anfiq munfiqan khalafa. Ya Allah, jadikan orang-orang yang bersedekah hari ini gantian yang baik hari ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan calafa. Yang ketekuk hari ni, yang panjang angan-angan, yang sayang harta, musnah harta ni. Malaikat doa, saudara. Kalau malaikat doa, apa yang kita nak bimbangkan? Malaikat doa, bukan ayah peng doa. Ayah peng doa, orang bayar 7,000, 8,000. Minta ayah peng doa, puak-puak sesat. Bayar, kaya ayah peng. Saudara, ini malaikat doa tak perlu bagi duit kat dia. Sebab malaikat sifat dia pertama tak takut raja, tak takut orang berkuasa. Yang kedua tak terima rasuah. Yang ketiga dia boleh pergi mana nak pergi. Itu malaikat. Sudah kuncilah pintu berapa pintu pun dia boleh masuk. Itu malaikat. Dan dia tak terima rasuah. Dan dia tak takut pada semua orang yang berkuasa. Tak ada. Maka malaikat ni yang doa pada Allah, yang hanya takut Allah. Ya Allah, siapa yang hari ini belanja harta pada jalanmu, ganti. Takkanlah Allah nak siakan doa malaikat. Sedangkan mereka muqarrabin dan dekat dengan Allah. Dan takkanlah kalau tak ada doa malaikat ini, Allah Ta'ala sendiri kata dalam hadis kursi, unfiq alaik. Fi riwayatin anfiq yunfaq alaik. Belanjalah harta pada jalanku, aku akan belanjakan untuk. So kadang-kadang kita tak malu muka. Harta kita tu Allah punya, bukan kita punya. Allah punya. Dia umpama orang yang bagi duit, kata ambil duit ni. Tiba-tiba orang ni kata, okay, belanjakan duit. Tak boleh, ni duit saya. Tidakkah kita rasa malu? Allah bagi harta. Al-mal malullah. Harta Allah. Allah tak nak uji sayang tak sayang. Kalau kamu tak sayang, aku beri lebih banyak. Tapi setakat bawa bagi 10,000 dah kedekut sangat. Setakat tu lah 10,000 je dah. Maka hidup muka-muka dengan 10,000. Tak padang seluruh dunia kita hanya dapat banyak tu. Tiba akhirat kosong. Dunia kita duk berjuang, bermati-matian, menanamkan angan-angan sampai tak fikir jumpa Allah. Ya, kita dapat banyak tu je. Tapi bagaimana akhirat? Kita tengok ramai orang yang bersusah payah untuk dunia, bila dia mati dia hanya tinggal beberapa keping tanah dan beberapa duit 100-200 ribu. Tapi dia kosong akhirat. So, tidak akan rugi besar dia. Dan kita tak nak ikut contoh orang macam ni. Orang bijak mengambil pengajaran daripada orang lain. Kita nak biar kita hantar harta kita di akhirat. Kita nak biar harta kita suara dibelanjakan dengan benda-benda yang dikatakan beri manfaat pada akhirat. Dan dengan Allah jangan berkira-kira. Nabi SAW menyebut pesan kepada salah seorang isterinya. Kata Nabi, la tuki fayuka alaik. Jangan kira-kira sangat, nanti Tuhan kira kamu. Dengan Allah, harta benda kita, jangan berkira. Kalau itu dalam Allah, jangan berkira-kira. Sehingga nanti kalau kita kira-kira, Allah pun berkira juga. Dah kamu kena ikut bagi sikit je lah. Allah pun berkira juga dengan kita. Jangan sampai peringkat itu. Tapi saudara taklah maksud bila cerita-cerita tentang tak sayang harta. Bukan mana suruh bagi semua sampai saudara pula merempat minta dengan orang. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqati an zahril ghina. Sebaik-baik sedekah apabila kita sudah mencukupi keperluan kita, maka sedekah. Dah cukup keperluan kita, maka sedekah. Jangan sampai kita pula meminta-minta dengan orang. Jadi hina pula kita lepas memberi itu, jangan. Itu dilarang dalam agama dan hukumnya adalah haram. Kalau kita beri lepas tu kita minta pula dengan orang, jadi kita jadi fakir pula, tak boleh. Memberi dalam keadaan apa yang lebih beri. Dan kita tetap mulia. Kita tidak pernah menjadi kallan 'alan nas ataupun yatakaffafuna 'alan nas, menjadi beban pada manusia. Kan Nabi SAW bersabda, al-yadul 'ulya ay munfiq khairum min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Sebab kita nak pegang title tangan atas lagi, bukan tangan bawah. Maka ini di antara panduan kait dengan harta.